Assalamualaikum dan hai. Macam korang tahu, hari ni Samsung melancarkan telefon boleh lipat generasi yang kelima daripada orang, iaitu Galaxy Z Flip 5 dan Galaxy Z Fold 5. Dan bukan tu saja, ada juga Galaxy Watch 6 macam yang aku pakai ni, Watch 6 Classic dan dia punya barisan tablet S9. Jadi kalau korang nak tahu apa yang baru, apa yang best dekat produk terbaru diorang ni, jangan beranjak dari phone korang tu, teruskan menonton sampai ke penghujung video. Jadi apa kita tunggu lagi? Jom. Pertama sekali aku nak cerita dia punya Flip 5 dulu. Sebab bagi aku, antara Fold dengan Flip, sebenarnya Flip lagi popular dalam kalangan pengguna. Tak kira lah Malaysia ke, dunia ke, Flip yang paling orang minat lah, sebab dia punya harga dia dan dia lagi style. Okay, untuk Flip 5 ni kan, kalau korang tengok mungkin rasa macam sama je banding Flip 4 dulu. Yes, tapi dia ada lain sikit. Pertama sekali dia punya paling ketara sekali lah, macam yang korang dah pernah tengok rumor sebelum ni. Yes, memang betul, skrin depan dia kali ni lebih luas, lebih cantik, lebih banyak function daripada yang sebelum ni. Yelah, kalau sebelum ni Flip 4, dia hanyalah widget semata-mata yang kalau kita nak guna pun takat tengok noti yang biasa-biasa. Tapi kali ni, dia punya skrin depan ni, korang boleh customize lagi banyak. Korang boleh tengok notification, korang boleh buka message, buka WhatsApp. Bukan setakat buka WhatsApp je, korang boleh reply juga. Sebab apa? Sebab dia ada keyboard untuk korang reply. Okay, dekat skrin depan ni juga, dia bukanlah macam, contohnya macam aku pernah main dengan phone Flip yang daripada jenama lain. Diorang letak macam home screen yang ada kat dalam skrin ni, dia bawa macam optimize dekat sini. Tapi apa yang Samsung buat, dia lebih khas lah untuk skrin depan ni. Sebab bila korang select kat sini, korang akan nampak dia punya apps yang ada. Contohnya apa yang ada kat tangan aku ni, ada Google Maps, Message, WhatsApp, YouTube. YouTube ni dia bukan setakat apps saja. Korang boleh juga tengok YouTube. Ya, kot tiba-tiba rasa macam nak orang kata apa, nak lebih style kan, tengok dalam train ke, tak adalah buka macam ni, nanti orang intai duduk sebelah dia tengok video apa kan. Korang boleh je duduk macam ni sambil tengok YouTube. Walaupun skrin dia bukan nak kata terlalu kecil atau terlalu besar, dia sebenarnya size dia 3.4 inci. Bagi aku, untuk macam ni layan YouTube kira okey lah, lain daripada yang lain kan. Dan Samsung kata lagi yang apps yang support dekat dia punya skrin depan ni, bukan ni saja, mungkin akan ada lagi beberapa apps third party yang lain yang diorang bekerjasama. Sebab sebelum ni pun kita dah tahu diorang dah pernah collaborate dengan Zeus dan sebagainya kan. Nanti akan ada lah juga yang optimize untuk skrin depan ni. Dan kalau korang penggemar ataupun user Samsung sendiri, kat sini boleh letak dia punya wallet untuk korang access korang punya boarding pass ke, tiket, nak buat guna Samsung Pay pun boleh. Dan kalau nak jawab call, masih sama juga dengan Flip 4, yang mana korang just jawab phone dan dia akan buka ke loudspeaker lah. Dan kita beralih kepada dia punya yang paling aku nampak ketara sekali kat sini, dia punya hinge. Kalau korang perasan, masa Flip, tak kisah daripada generasi pertama sampailah generasi keempat, dia punya tu, dia bila kita lipat dia ke dalam macam ni, dia ada gap tau antara tu. Tapi kali ni akhirnya lepas 5 generasi, Samsung berjaya untuk bukan hilangkan, dia smallkan dia punya gap tu. Dan seperti biasa dalam mana-mana telefon Flip yang aku pernah cuba, Flip daripada Samsung ni dia lebih, orang kata, rasa lebih solid. Bila korang nak buka tutup dia tak adalah terasa terlalu longgar dan tak terlalu ketat. Dia macam just nice je untuk korang buka phone ni. Untuk buka sebelah tangan pun bagi aku masih okey. Sebab kalau korang perasan kat sini kan, dia tak ada lah nampak longgar sangat macam tu kan. Jadi untuk dia punya experience bila kita guna Flip 5 ni, sebenarnya dia lebih kurang je dengan Flip 4. Kalau korang sebelum ni pernah guna Flip 3 ke, Flip 4 ke, dia punya flex mode. Flex mode kali ni Samsung dia naik taraf sikit, yang mana flex mode tu dia dah ada translucent punya background ataupun background yang transparent yang nampak macam kaca sikit. And spec yang Samsung Galaxy Z Flip 5 ni guna sebenarnya dia bukanlah sama macam Flip 4, tapi dia sama dengan barisan S23, yang mana dia menggunakan chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang kalau korang nak tahu, inilah chip paling pantas yang ada dekat Android. Lain-lain masih lagi sama, maksudnya dia punya kamera depan dia masih 12 megapiksel, kamera dalam dia pun sama, bateri, charge, semua sama. Jadi apa yang baru itulah dia punya skrin depan, and pengalaman korang guna tu terlebih baik lah. Sebelum aku terlupa, Samsung ada keluarkan satu aksesori yang khas baru untuk Flip 5 ni, yang mana dia panggil sebagai Flip Suitcase. Yang macam kat tangan aku ni, bila korang letakkan dia punya case macam ni dengan dia punya orang kata macam wallpaper dia, dekat skrin depan ni pun dia akan follow yang sama. Kalau korang nampak kat sini,
dia akan ikut. Okay, jadi buat masa sekarang Samsung hanya ada dua je warna buat masa sekarang. Yang macam sekarang yang aku pakai ni dia warna purple dan satu lagi warna biru. Dan benda ni korang kena guna yang daripada Samsung sendiri lah. Jangan pandai-pandai beli yang lain ke. Dan itu saja untuk Flip 5. Buat masa sekarang aku tak tahu lagi berapa harga untuk pasaran Malaysia, tapi aku expect harga dia mungkin lebih kurang sama sahaja. So kalau mahal pun mungkin mahal sikit je, tapi tak apa, nanti kita punya video editor akan letakkan harga rasmi dia dekat ruangan komen. Ok, phone seterusnya daripada Samsung iaitu Fold 5, yang mana bagi aku Fold 5 ni dia ada peminat mereka tersendiri. Kalau korang pernah tengok video aku sebelum ni, aku pernah cakap kalau dalam segmen telefon lipat ni aku lebih berminat Fold berbanding Flip, sebab Fold dia ibarat sebuah telefon biasa yang digabungkan dengan tablet, jadilah foldable phone. Untuk Fold 5 ni lebih kurang juga macam Fold 4. Kalau korang tengok dari luaran dia hampir sama saja macam Fold 4 dulu, tapi sama juga dengan Flip 5 tadi, dia punya gap bila kita tutup skrin ni, akhirnya Samsung dapatlah merapatkan dia punya, orang kata apa, hinge dia bila kita tutup. Sebab Samsung dia guna hinge yang baru, yang mana diorang berjaya kurangkan keris tu, tapi tak bermakna lah yang dia tak nampak langsung. Cuma apa yang aku nampak kat sini dia better lah daripada sebelum ni. Dan macam biasa kalau korang cari keris tu, yes memang ada, tapi bagi aku tak perlulah nak cari sebab benda tu memang ada kat situ. Apa yang penting gap dia kali ni sangat-sangatlah minimal. Kalau korang pernah tengok Fold yang sebelum ni, Fold 4 ke, bila kita lipat dia punya phone macam ni, dia akan ada ruang, dia akan macam ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana, dia macam ni bila dia ada ruang kat sini bila kita tutup. Tapi untuk Fold 5 ni akhirnya dia bagi aku cukup cantik lah. Dan bila aku cakap pasal cantik ni juga, Fold 5 ni dia sebenarnya dia lebih ringan dengan berat 253 gram, dan apa yang aku rasa dia punya lebar, ketinggian dia masih sama juga. Dengan rekaan sebegini juga, aku rasa phone ni dia lebih slim, tak adalah bulky ke apa. Dan kalau korang guna Fold 5 ni, dia sama juga macam Flip 5 ataupun Fold 4 sebelum ni. Bila korang guna, korang akan familiar kalau dah biasa, sebab bila kita buka apps tu, dia punya taskbar tu akan turun ke bawah jadi kecil untuk korang buat multitask dan sebagainya. Dan lain-lain pun sebenarnya agak lebih kurang sama dengan sebelum ni. Mungkin korang akan rasa yang semua sama je kan, apa je yang baru. Sebenarnya bagi aku, apa yang Samsung cuba buat ni, diorang cuba kemaskan. Mungkin korang rasa Fold 5, Flip 5 ni sama je lebih kurang dengan generasi yang keempat kan. Tapi bagi aku, apa yang Samsung cuba bawa kali ni dekat dia punya Flip 5, Fold 5 ni, mungkin ni final evolution ataupun final version yang diorang nak bagi dekat korang lah, sebab dia punya software dia lebih optimize. Contohnya flex mode, kalau korang dah biasa guna Flip ataupun Fold, dia ada flex mode, yang mana Samsung kata flex mode ni developer tu tak perlu nak pening-pening nak buat flex mode ni, sebab Samsung sendiri yang akan optimizekan untuk penggunaan flex mode. So kalau korang tak tahu flex mode tu apa, aku boleh bagi benda yang mudah. Dia macam contohnya bila korang buka satu apps, kat sini korang boleh skrin bahagian bawah ni korang boleh navigate apa semua kan. Dan bercakap tentang skrin, kalau korang tengok kat sini, dia nampak sama tapi bukan. Sebab untuk Fold 5 ni, dia punya brightness screen dia dah sama taraf dengan S23 Ultra, yang mana dia punya high brightness mode HBM tu 1200 nit, dan dia punya peak brightness 1750 nit, sama dengan S23 Ultra yang aku pernah guna dulu. So kalau korang tanya apa spek yang Fold 5 ni guna kan, sama juga. Kalau screen pun dia dah follow S23 Ultra, dia punya spek dalam pun sama juga, dia akan guna Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Tapi yang lain-lain semua masih lagi sama, yang mana bateri dia punya charge, kamera masih sama, kamera belakang pun masih sama, 12 megapixel ultra wide, 50 megapixel untuk main kamera, dan 10 megapixel untuk telefoto 3 times. Dan kat dalam pula kamera selfie dia masih lagi under display kamera sebesar 4 megapixel. Dan bila aku cuba dia punya under display kamera ni, dia punya preview tu tak adalah berkabus ke apa kan. Dan bila aku cuba dia punya under display kamera 4 megapixel ni, walaupun dia 4 megapixel, tapi image processing AI dia sendiri, walaupun preview dia kurang berkabus, tapi bila korang dah snap, image processing tu dia akan bagi gambar korang tu nampak lebih clear, lebih cantik. Tapi tak adalah se-perfect kalau korang guna S23 series ke apa kan, sebab benda ni under display kamera. Dan lain-lain dia punya luaran dia guna Corning Gorilla Glass Victus 2, and dia guna armor aluminium. Dan lain-lain macam aku cakap, lebih kurang je macam Fold 4.
Tapi kalau korang teringin nak cuba Flip 5 ke Fold 5, bagi aku inilah masa terbaik untuk korang cuba Flip 5 dan Fold 5 sebab ini adalah telefon lipat yang hampir sempurna daripada Samsung setakat ini. So untuk feature yang dekat Fold 5 ni, korang sebenarnya boleh pinch guna dua jari untuk copy satu gambar ke apps yang lain. Dan bila korang buka satu apps, korang nak copy daripada galeri masuk ke notes, Samsung kata kali ni dia punya notes dia ada live update. Contohnya bila korang type ataupun menulis dekat notes ni, dia ada live update. Senang cerita, kalau korang biasa guna Google Docs ke Google Sheets ke, and korang share korang punya file tu dekat orang lain, bila kita type ataupun update content kat dalam tu, orang lain boleh tengok apa yang dia ni tengah edit kan. Itu sama juga yang ada dekat Samsung Galaxy Fold 5 ni. Oh, bila bercakap tentang S Pen ni, Fold 5 ni dia masih lagi support S Pen, tapi macam biasa dia tak ada slot untuk letak S Pen tu, sebab Samsung kata kalau dia letak slot untuk S Pen ni, phone ni akan jadi tebal. Siapa suka pakai phone yang bulky kan. Dan skrin dalaman dia, kalau korang tengok, Samsung kata yang dia punya ultra thin glass yang cover untuk ni, dan dia punya filem untuk skrin dalam ni, dia lebih improve, lebih orang kata tahan lasak bila korang lipat banyak kali, yang mana 200,000 certified. Korang lipat buka tutup, tak adalah mendatangkan masalah nanti kan. So macam aku cakap tadi, walaupun dia tak ada slot S Pen untuk ni, tapi Samsung ada keluarkan aksesori yang dipanggil S Pen punya casing lah. So kalau korang tengok sini, dia punya casing belakang dia ni ada slot khas untuk dia punya S Pen. Macam kat tangan aku ni, S Pen dia, memang cantik lah bagi aku. Dia punya warna dia ringan. So biasanya orang-orang bisnes kan, yang bila keluar takkan nak bawa tablet, susah kan. Benda ni dia macam phone campur tablet, letak kat dalam poket je, buka terus guna kan. Jadi itu saja apa yang baru dekat Galaxy Z Flip 5 dengan Galaxy Z Fold 5. Kita teruskan lagi dengan Watch 6 yang macam ada kat tangan aku sekarang ni. Selain pada Flip 5 dengan Fold 5, macam aku cakap awal-awal tadi, Samsung ada juga bawa dia punya smartwatch, iaitu Watch 6 dan Watch 6 Classic. Jadi mungkin orang tanya, Watch 6 ni, Watch 6 Classic ni apa dia kan? Okay, sebenarnya Watch 6 ni dia ganti daripada Watch 5, dan Watch 6 Classic ni dia ganti kepada Watch 4 Classic yang dah lama tu. Dan mungkin akan ada orang tanya, Watch 6 Pro tak ada ke? Jawapan dia, tak ada Watch 6 Pro. Maksudnya kalau korang pakai Watch 5 Pro sekarang, mungkin korang rasa macam downgrade sikit bila pakai Watch 6 ni. Sebab apa? Sebab Watch 6 ni dia guna aluminium, berbanding Watch 5 Pro dia guna titanium punya body. Tapi tak apa yang baru dekat Watch 6 ni sebenarnya bagus juga, sebab Samsung dah improve dia punya size screen sebanyak 20% dengan dia punya brightness. Dan bila aku tengok kat sini, yes, dia punya screen tu lebih luas. Dia macam korang tak nampak dia punya, orang kata, bezel antara jam tu. Dan dia punya animation, dia punya interaction bila korang guna pun, aku rasa memang lagi improve. Dan bateri untuk Watch 6 ni juga dia telah orang kata improve, yang mana korang boleh guna lebih kurang 2 hari. Tapi macam biasa dia bergantung pada penggunaan korang. Kalau korang jenis yang buka semua benda kan, GPS dan sebagainya, mungkin tak cukup lama lah nak sampai 2 hari tu. Tapi bagi aku tak masalah, dia still ada improvement. Untuk Watch 6 dia ada dua size, 40mm dengan 44mm. Sementara yang Watch 6 Classic ni, kalau korang tak tahu apa Watch 6 Classic tu, Watch 6 Classic ni dia macam Watch 4 Classic sebelum ni, dia ada rotating bezel tu untuk kita navigate dia punya apps semua kan. Dan untuk yang jam ni, Watch 6 Classic dia ada dua size juga, 43mm dengan 47mm. Bila bercakap lagi design ni, ada lagi benda baru yang aku suka dekat Watch 6 series ni, yang mana dia ada one click band. Apa benda tu? Mungkin korang dah tengok kompetitor dia, yang mana kalau korang nak tukar tali jam, dia lebih senang. Sebab apa? Korang just klik je button yang ada kat sini, dan cabut, pilih mana-mana tali jam yang ada, just masukkan balik kat sini. So dia lebih senang lah, lebih convenient kalau korang nak tukar-tukar tali jam kan. Kadang pakai satu tali jam tu je, jadi boring kan. Dan apa lagi yang ada dekat Watch 6 ni, of course lah dia punya apa yang baru, apa yang best feature yang korang boleh guna. Macam biasa dekat Watch 6 series ni, dia ada dia punya apps macam wallet, camera controller yang korang boleh control kamera phone guna jam ni. Dia ada Find My Phone, dan ada juga message WhatsApp yang korang boleh bukan setakat tengok message masuk, tapi korang juga boleh reply message. Bukan message yang daripada Samsung tu saja, tapi
seperti pada WhatsApp juga. Sebab diorang ada full keyboard QWERTY tu untuk korang reply. Contohnya phone korang dalam poket and ada message masuk nak reply, dia tak adalah message yang orang kata apa pre-built punya message untuk reply kan. Sebab korang boleh type sendiri dekat sini. Dan jangan risau, sebenarnya bukan dekat Watch 6 ni sahaja, yang mana Samsung kata benda ni akan ada update dah untuk kalau korang pakai Watch 5 Pro tu, nanti akan ada update, korang pun boleh guna. Jadi jangan rasa sedih ke tak dapat pakai kan. Tunggu je update. Dan tu watch face dia juga, korang boleh customize macam mana wallpaper yang ada dekat phone korang. Macam tu je lah juga dekat dia punya Watch 6 ni. Tapi apa yang aku nak cakap pasal watch ialah bila watch ni dia bukan perhiasan semata-mata. Dia sebenarnya adalah untuk kita punya health feature kan, ciri-ciri kesihatan. Jadi kat Watch 6 ni dia ada ciri kesihatan macam ECG, blood pressure. Blood pressure kalau korang pernah guna, dia ada mesin yang blood pressure tu, korang connect and dia boleh check korang punya tekanan darah. Dan ada lagi satu yang baru iaitu body composition. Okay, apa yang ada kat body composition ni? Korang boleh masukkan korang punya berat badan, tinggi, muscle mass, air dalam badan. So senang cerita, bila ada feature body composition ni, korang bolehlah dapat body goals yang korang nak. Dan ada lagi satu ciri yang aku minat juga, yang mana Samsung kata ada satu feature yang dipanggil personalized heart rate zone. So apa itu personalized heart rate zone ni? So kalau korang jenis yang aktif bersukan, bersenam, mesti degupan jantung korang akan laju, slow. Jadi personalized heart rate zone ni dia akan bagi tahu korang, okay, kau nak bakar lemak kan. Jadi bila korang berlari, bila korang punya degupan jantung tu bawah daripada tu, maksudnya tak efektif lah, maksudnya korang salah buat ke apa semua kan. Contohnya kalau korang tengah dalam keadaan resting mode, tengah duduk macam aku sekarang ni, korang punya degupan jantung tu mestilah kena dalam keadaan yang tenang, slow, tak payah terlalu tinggi. Tak ada korang duduk tiba-tiba degupan jantung korang 100 lebih kan. Itu maksudnya jantung korang tak efisien lah, tak cukup sihat. Dan ada ciri lain juga yang panggil sleeping coach. Kalau tadi kita ada coach tersendiri untuk kita bersukan, dan dia juga ada coach untuk pantau ataupun bagi tahu cara korang tidur. Dia sebenarnya contoh korang nak tidur, aku nak tidur hari ni 7 jam kan. Jadi korang setkan 7 jam and jam ni akan bagi tahu korang pukul berapa yang waktu korang patut tidur. Korang kena off phone, lampu dan sebagainya kan. So tak adalah korang tak cukup tidur ke, terlebih tidur ke kan. Sebab yelah dia coach kita kan, nak bayar coach mahal, beli jam ada coach sendiri. Jadi itu saja yang ada dekat siri Watch 6 ni, iaitu Watch 6 dan Watch 6 Classic. Macam biasa juga, aku tak tahu lagi berapa harga dia, tapi nanti kita akan bagi tahu dekat ruangan komen ni. So akhirnya kita dah sampai ke penghujung, yang mana produk terakhir pada Samsung iaitu barisan tablet S9. Macam produk-produk yang lain juga, dia punya spek semua lebih kurang je. Tapi apa yang utama dekat tablet S9 ni, akhirnya diorang guna panel Dynamic AMOLED 2 times, yang mana benda ni kita ada dekat S23 Ultra. Sebab sebelum ni tablet S8 yang biasa tu dia guna TFT, dan S8 Plus dan S8 Ultra dia guna Super AMOLED. Tapi kali ni diorang semua guna panel yang sama, Dynamic AMOLED 2 times, yang mana dia punya brightness lagi cantik, dia punya lebih optimize. Contohnya korang bila kat outdoor, bila korang dekat indoor macam ni, dia akan less blue light. Cahaya biru tu lebih kurang. Kalau korang pakai light mode, Samsung kata dia akan kurangkan sebanyak 70% cahaya biru tu. Dan kalau korang guna dark mode, dia akan kurangkan sebanyak 78%. Yang mana korang tak perlu nak pergi setting, nak aktifkan less blue light ni kan. Tak perlu, sebab benda ni semua Samsung optimize sendiri. Korang guna je macam biasa, tak perlu pening-pening kan. Dan tablet ni juga first tablet yang ada rating IP68. Jadi tak adalah risau bila korang bawa keluar kan, tertumpah kopi ke, terendam ke kan. Sebab tablet ni dia ada water resistant dengan dust resistant. Tapi jangan korang duk rendam tablet tu lama kan. Dan sama juga dia punya spek dengan dia punya Fold 5, Flip 5. Dia guna chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Jadi bagi korang gamer yang nak main game dekat tablet, korang boleh orang kata fully experience dengan tablet ni, sebab chip ni memang sedap gila untuk gaming. Aku dah pernah cuba ke S23 Ultra dulu, dan dia ada ray tracing juga. So kalau korang gamer kat luar sana yang nak try main game dekat Galaxy Tab S9 series ni, memang best. Sebab bukan setakat skrin dia cantik, dia guna chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dengan ray tracing, dengan 120Hz
refresh rate, dan bateri dia besar juga, yang mana S9 Ultra sampai 11,200 mAh. Dan dalam kotak dia akan bagi S Pen lah untuk korang, dan kali ni S Pen dia korang boleh charge bi-directional. Maksudnya kalau sebelum ni dia punya S Pen dia boleh charge kalau korang letak dalam satu arah je, tapi kali ni dia punya S Pen tu dia boleh sama ada korang nak letak ke bawah, ke atas, dia masih boleh charge. Dan S Pen ni juga dia ada rating IP68, sama dengan macam dia punya tablet. Kelebihan S Pen daripada Samsung ni berbanding pen-pen stylus yang pada jenama lain, korang boleh guna walaupun tak ada bateri. Dan satu lagi, kalau korang orang yang kreatif dalam kreatif industri, ada lagi satu pen yang dinamakan S Pen Creator Edition, yang mana S Pen Creator Edition ni dia lebih grip bila pegang, dia ada lagi pressure sensitif. Sebab ya bila kita nak melukis, macam guna pensel, pen, korang nak buat sketch, korang nak melukis dan sebagainya. Dan ada feature yang bagi aku best untuk tablet S9 ni, yang mana korang boleh control phone korang dengan tablet yang dipanggil multi control ataupun continuity. Bila korang connect phone, korang boleh control phone korang tu guna keyboard dengan touchpad yang ada kat tablet ni. Dan juga phone korang tu boleh juga connect dekat tablet and korang guna phone dekat tablet kalau korang nak buat macam tu lah. Dan untuk ciri multi control ni sebenarnya korang boleh connect sampai 3 phone. Contoh, korang ada Tab S9, korang boleh connect lagi 3 phone untuk guna. Dan phone apa yang boleh guna untuk feature ni? Jangan risau, phone popular daripada Samsung, daripada A series iaitu A34 dan ke atas pun boleh support fungsi ni. Dan bukan S9 je yang ada feature ni sebenarnya, sebab S7 FE dan ke atas pun akan dapat feature ni juga. Cuma macam biasalah, korang kena tunggu update untuk dapat guna fungsi ni. Okay, dan akhir sekali, antara apps-apps yang korang boleh guna dekat Tab S9, dan bagi aku benda ni lah yang membuatkan tablet pada Samsung ni lebih up sikit berbanding tablet lain. Sebab apa? Diorang ada 4 apps yang dah siap-siap pre-install dalam ni. Pertama sekali Clip Studio Paint. Benda ni untuk korang kat luar sana yang suka melukis dan sebagainya. Kedua, untuk korang video editor, ada LumaFusion. Sebelum ni dah pernah announce dekat S8, dan kali ni dekat S9 dia dah masuk siap-siap dah. Korang buka je and terus boleh guna. Dia trial lah, tapi korang ada diskaun lah untuk beli apps ni kalau korang minat. Apps seterusnya untuk korang ke buat modeling ke semua, dia ada apps Arcside, dan akhir sekali apps yang memang dah siap pre-install iaitu apps popular dekat iOS ke iPad iaitu GoodNotes. Yes, GoodNotes akhirnya masuk dekat tablet Android khas untuk Samsung je dulu, yang mana apps ni dah memang siap-siap pasang. Kalau korang beli, buka boleh terus guna full version, tapi trial lah selama setahun. Cuma kalau korang minat dengan apps GoodNote ni, korang boleh beli gak nanti sebab ada diskaun sebanyak 20% untuk pengguna-pengguna Tab S9 ni. Cuma aku difahamkan yang apps GoodNotes ni dekat tablet Samsung ni dia tak adalah orang kata cloud sync. Maksudnya apa yang kau tulis kat sini, kat situ je dia semua simpan secara internal. Jadi itu je apa yang baru dekat Galaxy Tab S9 ni. So macam biasa, macam yang aku cakap sebelum-sebelum ni tadi, yang aku tak tahu berapa harga dia apa semua. Sebenarnya aku tak sabar nak cuba semua produk Samsung ni, terutama Flip 5 dengan Fold 5 tu. Tapi tak apa, korang stay je dekat channel Wiser untuk kita tahu lah full review daripada kita orang nanti. Jadi aku rasa itu saja daripada aku untuk hari ni. Kita tunggulah full review untuk Flip 5, Fold 5 ke mana yang korang nak. Aku rasa Flip 5 lah lagi best kan. Jadi itu saja daripada aku, Amsyah. Kita jumpa lagi untuk next video.